Dalam dunia pekerjaan, rasuah boleh merosakkan masa depan. Dalam dunia pekerjaan juga, rasuah boleh merosakkan integriti dan menghancurkan masa depan sejagat. Oleh itu, kita haruslah memerangi rasuah dengan melakukan keadilan dan memilih kejujuran untuk mencapai kejayaan. Oleh itu, jangan jadi sebahagian daripada masalah, jadilah sebahagian daripada penyelesaian. Ingat, perangi rasuah. Aku kena dapatkan kerja ni. Hari ni juga. Kalau tak dapat, aku tak tahulah. Boleh perkenalkan diri anda? Okay, nama saya Retno Sari. Nama penuh saya Retno Sari Pradugat. Saya datang hari ni sebab saya nak minta kerja dengan Cik lah. Saya sangat tertarik dengan tawaran pekerjaan yang Cik bagi hari tu. Okay, dengan ini adalah maklumat pengenalan diri saya lah. Saya tengok dulu ya. Ya. Kalau diterima kerja nanti kami akan bagi tahu Cik ya. Kalau macam tu boleh tak saya bagi nak tahu berapa tempoh masa yang Lebih kurang dalam 1 bulan lah. Mereka akan email ataupun kontak kamu. boleh tak? Kalau percepatkan sikit, saya bagi something lah kat Cik. Boleh tak? Boleh? Saya bagi lah. Alah, saya bagilah banyak ni. Alah, Cik ini peluang Cik. Sekali je lah seumur hidup Cik tak? Aku dosa. Alah, dosa tu letak tepi lah. Kita bincang, alang kita bincang macam ni. Kita cincai. Kita cincai boleh? Boleh lah. Tapi jangan bagi tahu orang ya. Boleh. Deal. Okey. Okay. Nanti saya bagi tahu. Okay. Call je. Kalau tak call, email. Okey, boleh. Thank you. Thank you. Kekayaan tidak menjamin kebahagiaan. Kekayaan melalui sumber duit yang haram lagilah tidak menjamin kebahagiaan. Ingat, jenayah membawa pada rasuah musuh negara. Perangi rasuah. Selamat pagi, Fadli. Hello, ya saya cakap. Ada apa ya? Ini, straight to the point. Saya ingin memindahkan dana daripada company besar yang saya memiliki kepada akaun saya, boleh? Pindahkan dana. Nanti kalau kena track balik, macam mana ni? Tak apa. Kalau kau tolong saya akan bagi sebahagian daripada duit itu kepada kamu. Boleh? Bahagian daripada peratus tu awak akan bagi kat saya. Saya tengoklah dulu apa yang saya boleh lakukan. Terima kasih. Terima kasih sebab bagilah sikit commission tu. Okay. Okey, sama-sama. Nama saya Agatha Luka dan saya akan membentangkan tentang kes pertama yang digambarkan di dalam video. Menurut kes pertama yang digambarkan di dalam video tersebut, kes pertama ialah kes rasuah untuk mendapatkan sesebuah jawatan atau pekerjaan di dalam sebuah syarikat. Kesalahan ini adalah telah melanggar peraturan dan perundangan di bawah Akta Pencegahan Rasuah ya, dalam Akta 694, di mana jika disabitkan kesalahan, individu yang terlibat dalam kes rasuah ini akan mendapat hukuman penjara ataupun denda dan juga boleh didenda dengan kedua-duanya. Okay. Dalam situasi pertama di mana seorang pekerja telah menemu ramah seseorang individu yang ingin mendapatkan pekerjaan. Pada mulanya si pekerja tersebut tidak mahu dan mungkin mengambil masa lama untuk melihat data pribadi pekerja tersebut. Tapi dalam keadaan terdesak, individu tersebut ingin memberi rasuah kepada pekerja tersebut. Pada mulanya pekerja tersebut menolak, tapi dengan desakan oleh individu yang tidak berintegriti, dia akhirnya menerima rasuah tersebut. Di dalam situasi ini, kedua-dua pihak adalah bersalah kerana seorang memberi rasuah dan seorang menerima rasuah. Ini boleh melanggar akta yang telah saya sebutkan awal tadi. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Faizman Akif bin Asman akan membentangkan berkaitan dengan kesan kes melalui kes yang digambarkan dalam situasi yang pertama. Kesan kesnya adalah termasuk merosakkan sistem pengambilan pekerja, mencemarkan reputasi organisasi itu sendiri, dan menjejaskan keadilan dalam pemilihan pekerja.
Kesannya boleh melibatkan tindakan undang-undang terhadap individu yang terlibat dan menimbulkan ketidakpercayaan dalam masyarakat terhadap proses pengamanan pekerja. Sebagai contoh, individu lain mungkin menciptakan persepsi negatif terhadap integriti dan keadilan dalam sistem pengambilan pekerja. Mereka yang mematuhi peraturan mungkin merasa tidak adil dan kehilangan keyakinan pada proses pemilihan pekerja. Selain itu, tindakan rasuah juga dapat menciptakan budaya di mana kemahiran dan kelayakan tidak lagi menjadi penentu utama bagi pengambilan pekerja. Jika kemahiran dan kelayakan tidak menjadi penentu utama bagi pengambilan keputusan, maka kualiti dalam organisasi atau dalam company itu tidak lagi menjadi standard yang tinggi dan boleh merusakkan negara, masyarakat, dan individu. Sekian itu sahaja kesan daripada situasi yang pertama. Hai, nama saya Christopher Remin dan saya akan membentangkan tentang cara menyalakan kes rasuah yang terdapat dalam video tersebut. Pertama adalah penguatkuasaan yang tegas adalah kaedah penting dalam mengatasi amalan rasuah ini. Hukuman yang setimpal memberikan isyarat kuat dan kesungguhan pihak berkuasa dalam memberantas rasuah, dan seterusnya adalah hukuman tegas boleh melibatkan denda yang besar, hukuman penjara berat atau pembenaran kedua-duanya. Dan semuanya ini akan memberi kesedaran kepada pembuat rasuah tersebut untuk menakutkan mereka supaya mereka tidak membuat rasuah tersebut. Kesalahan kes yang dapat dikenal pasti di dalam video sebentar tadi ialah kepentingan individual, iaitu dengan menawarkan sogokan material berupa wang bagi memudahkan prosedur kerja pemindahan wang ke akaun pribadi. Yang kedua adalah kepentingan material, iaitu dengan menerima tawaran dan sogokan atas faktor nilai material yang ditawarkan adalah tinggi. Dan yang ketiga, iaitu yang terakhir sekali adalah kerana birokrasi, iaitu dengan tidak bertanggungjawab, membuat penyelewengan dan salah guna kuasa serta mengabaikan nilai integriti dalam pekerjaan. Terdapat 4 kesan penyelewengan wang kepada individu, iaitu dikenakan tindakan undang-undang dan hukuman. Individu yang terlibat dalam penyelewengan wang boleh dihukum undang-undang menyebabkan kerugian pribadi, termasuklah penjara dan denda yang signifikan. Kesan kedua adalah kepada politik. Kepercayaan orang awam terhadap sesuatu institusi berkurang. Penyelewengan dalam politik atau sesuatu institusi boleh menggugah kepercayaan awam terhadap pemimpin atau institusi serta mengecam kestabilan politik dan pemerintahan. Kesan ketiga adalah kepada masyarakat, iaitu peningkatan jenayah. Penyelewengan wang boleh menyebabkan peningkatan jenayah seperti penipuan, rasuah dan pencucian wang yang memberi kesan negatif kepada keselamatan masyarakat. Kesan keempat kepada ekonomi, iaitu menyebabkan kelemahan ekonomi. Penyelewengan wang dapat memberi impak negatif terhadap ekonomi negara dan menyebabkan inflasi, kekurangan kepercayaan pelabur luar dan kemungkinan berlakunya krisis ekonomi. Cari cara-cara untuk mengelak kes-kes rasuah seperti di dalam video yang telah ditunjukkan bagi pesan dan hikmat masyarakat tersebut adalah dengan penguasaan hukuman yang berat. Hukuman yang berat harus dikenakan kepada mereka yang didapati bersalah melakukan rasuah untuk memberikan pengajaran kepada orang lain. Ini termasuk memberikan tempoh masa di penjara yang tinggi ataupun memberikan denda yang besar terhadap penerima dan pemberi rasuah. Selain pada itu, ketulusan dan accountability juga haruslah ditingkatkan dengan cara meningkatkan ketulusan di dalam urusan kerajaan dan perniagaan. Ini termasuk pemindahan dana awam. Semua transaksi harus direkodkan dan boleh disemak dan diaudit oleh pihak berkuasa yang relevan seperti Jabatan Audit Negara. Selain pada itu juga, laporan rasuah oleh masyarakat harus digalakkan. Masyarakat
harus digalakkan untuk melaporkan sebarang tindakan rasuah yang mereka saksikan di hadapan mereka. Ini termasuk tindakan rasuah yang telah dilakukan oleh pegawai bank atau pegawai awam seperti di dalam video pesan ringkas tersebut.